dan sujud sekali seperti mana sujud dalam solat. Ada pun bacaan ni dan kemudian boleh tambah dengan lafaz tahmid. Okey, subhanallah. Okey, tentang perbincangan pendapat yang mengatakan bahawa sujud syukur memerlukan wuduk perlu mendatangkan dalil. Okey, zahir hadis Abu Bakar menunjukkan bahawa Nabi terus sujud syukur. Jadi kesimpulan kami melihat dalam isu ini, pendapat lebih dekat adalah pendapat yang mengatakan bahawa sujud syukur boleh dilakukan tanpa adanya wuduk, dengan melihat dan juga menghadap kiblat. Tanpa menghadap kiblat ataupun tak ada wuduk pun tak ada masalah. Ini dengan melihat bahawa tiada dalil yang menjadi pemutus akan perlunya berwuduk dan menghadap kiblat. Jadi boleh saja bagi mereka yang menerima khabar gembira seperti dapat anak, lulu perpisaan, naik pangkat, terus zahirkan rasa syukur kepada Allah. Begitu juga jika terselamat daripada kecelakaan, selamat daripada apa-apa kan, dapat berita negatif, COVID dan sebagainya. Jadi jika ingin beramal dengan pendapat yang mengatakan perlunya wuduk dan hadap kiblat, tidak ada masalah. Masya Allah. Jadi sekarang kita buat sikit kaedah, kita tunjuk. Okey, subhanallah. Maksudnya tuan-puan sekalian, bila kita nak buat sujud syukur, Masya Allah, yang pertama kita perbincangan tadi tidak disyaratkan, tidak diwajibkan untuk hadap kiblat ataupun untuk mengambil wuduk. Tetapi tuan-puan sekalian, sahabat-sahabat, sekiranya kita boleh mengambil wuduk dan menghadap kiblat, itu lebih afdal lah. Maksudnya di sini ada dua pendapat. Ada pendapat kata kena ada wuduk, kena ada hadap kiblat. Manakala ada pendapat yang kedua pula mengatakan tak mengapa kalau kita tak ambil wuduk dan tak hadap kiblat. Boleh saja. Jadi dalam situasi ni, muslimin-muslimat sekalian, boleh kita ambil pendapat, contohnya kita tengok pemain bola bila masuk gol, pemain bola Islam kan, dia terus sujud. Dia terus sujud kan? Masya Allah. Jadi bila terus sujud tu, kita tengok dia sujud dan kadang dia tak ada wuduk, lepas tu dia tak ada kiblat. Boleh ke? Jawapannya boleh. Tapi kalau nak ambil wuduk dulu dan juga nak ada kiblat, lebih afdal lah. Jawapan boleh ke tak? Boleh, boleh. Jadi sekarang muslimin-muslimat sekalian, mula-mula kita niat dulu untuk sujud syukur. Niat. Ustazah, niat macam mana? Niat tu lintasan hati je. Berniat nak sujud syukur, cukup. Lintasan hati, tiba-tiba dapat gembira, berita gembira, ataupun dapat berita kita selamat daripada kecelakaan. Mungkin ada orang langgar kereta, lepas tu kita berpusing-pusing tapi selamat. Masya Allah. Okey dah tu dek, jangan gerak lagi. Okey. Lepas tu tiba-tiba kita selamat, kita pun terus turun, kita pun sujud syukur. Masya Allah. Jadi niat dulu bahawa kita nak buat sujud syukur. Kadang lepas solat kita nak buat sujud syukur, boleh je kan, sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Kemudian kita takbir dulu kan, takbir dulu sebagai isyarat. Nak angkat takbir pun boleh, Allahu Akbar. Kemudian mula-mula takbir sebagai isyarat seperti kita ni nak melakukan seperti ibadat solat, tapi bukan takbiratul ihram lah. Mula Allahu Akbar. Kemudian ketika nak sujud, kita pun takbir lagi sekali, Allahu Akbar. Kan? Tak payah tunjuk lah tu. Okey, bila kita takbir kali kedua, sahabat-sahabat sekalian, kita pun sujud. Masa sujud nak baca apa? Boleh baca seperti mana zikir sujud tu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh baca. Kemudian boleh je memanjangkan sujud tersebut dengan apa-apa tahmid. Kan kita pun zikirlah alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, ya Rahman ya Rahim, subhanallah. Boleh saja sambung. Nak sujud syukur lama pun boleh. Lepas tu bila bangun daripada sujud, kita pun dalam keadaan kita duduk macam ni, lepas tu kita pun bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebagai adab kita, tadi kita buat sujud syukur sebagai akhlak saja, sebagai adab kita memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah, macam itulah tata caranya bila kita nak buat sunat sujud syukur. Dan sujud syukur ini ada sumbernya, bukannya rekaan. Ini disebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi dan diceritakan oleh Abu Bakrah, bahawa Rasul bila menerima apa-apa khabar gembira yang sangat menggembirakan, lalu Nabi akan melakukan sujud syukur. Subhanallah. Dan kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, tinggi lagi, dan nampak tak betapa sengitnya.
Okey, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, pasti kami, biar kembang lah. Okey. Sekiranya kamu bersyukur, maka pasti kami akan tambahkan nikmat ke atasmu. Subhanallah. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, maka pasti la in syakartum, sekiranya kamu bersyukur, la azidannakum, maka aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Subhanallah, Allahu akbar. Masya Allah. Okey, saya tahu sekarang dah semakin menghampiri waktu zuhur. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin-muslimat sekalian, Allahu akbar. Sebagai kesimpulan perkongsian kita pada tengah hari ini, pukul berapa zuhur? 1:30. Oh, ada masa lagi 15 minit lebih kurang. Cuba apa pun ujian datang selepas ini, jangan lama mengeluh, jangan lama terduduk, terus cari solution. Daripada kita banyak fikir, lebih baik kita banyak zikir. Bukan kata tak fikir langsung, fikir juga, tapi lebih baik kita cepatkan zikir, mohon dengan Allah, minta pertolongan Allah. Dan malam tadi kan kita berkongsi dengan satu amalan, kita dapat amalan ni daripada Ustaz Kazim Ilyas, Masya Allah, tentang satu amalan yang mana daripada hadis yang sahih, Rasulullah SAW apabila ditimpa ujian yang berat, masalah yang berat, apa zikir yang Nabi SAW amalkan. Okey, kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW jika beliau ditimpa kesulitan besar, ada masalah besar. Ini saya kepada sahabat-sahabat yang tak tengok live malam tadi, saya dengan Datuk Kazim kan, kalau siapa yang tengok, dia tengok tu, dia tahu tu zikir apa. Siapa sekarang yang ada apa pun masalah, sebesar apa pun masalah anda, sebesar apa pun ujian, sebesar apa pun kesulitan yang sedang dihadapi, sebesar apa pun kesedihan yang sedang dihadapi sekarang, kita boleh fikir. Kita boleh fikir. Boleh tak tutup kejap bunyi tu? Kita boleh fikir. Tetapi yang paling terbaik dalam saat ini adalah kita banyakkan zikir, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, disebutkan oleh Anas Ibnu Abbas, ini hadis sahih ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW apabila beliau ditimpa kesulitan besar, beliau selalu berdoa dengan doa, boleh tuliskan ya, Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahil azimil halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arshil karim. Subhanallah. La ilaha illallahul azimil halim. La ilaha illallahil azimil halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arshil karim. Yang bermaksud tiada Tuhan melainkan Allah, Tuhan yang maha agung, lagi maha lembut, yang lagi maha penyayang, yang lagi maha santun. Tiada sembahan melainkan Allah, melainkan Allah, Tuhan langit dan juga Tuhan bumi, yang mengatur mentadbir alam dan bumi. Wa rabbul arshil karim. Subhanallah, Allahu akbar. Dan di sana ada kupasan-kupasan alim ulama. Dek, ini jauh ni, Ustazah naik, tengok atas, naik ni, sama ada naikkan yang ni, naikkan yang ni. Okey, naikkan yang ni. Masya Allah. Always ya, tolong ya, kalau tak Ustazah mata tu turun, naik bawah. Sebab kita ni live dua-dua, Instagram dan juga di FB. Jadi kamera ni ada dua, jadi mata saya ni bila jauh jarak ni, jadi tak sekata. Ya, betul. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, boleh tengok pada nota yang orang kongsikan. InsyaAllah tujuan saya adalah sebab ramai sangat yang mengadu masalah, tekanan, macam-macam lah kesulitan hidup kan, bila perubahan yang berlaku drastik, kehilangan kerja mengejut, masuk sekolah mengejut, tiba-tiba kena online mengejut, itu mengejut, banyak mengejut. Jadi kita tak tahu lagi apa akan datang yang mengejut kan. COVID-19 ni pun terkejut, kita tak tahu, dulu elok hidup aman damai, tiba-tiba tahun 2020 mengejut, berubah, semua mengejut. Jadi subhanallah, bekalan kita umat akhir zaman ni adalah zikrullah. Dan Nabi pun sebut, bila berlaku kemarau besok, umat orang mukmin ni akan boleh bertahan dengan zikrullah kan. Lapar dahaga tu boleh bertahan dengan zikrullah. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat, mudah-mudahan perkongsian tentang kekuatan untuk kita fleksibel bila hadapi apa pun perubahan berlaku akan datang.
kurangkan merungut, kurangkan mengeluh, banyakkan fikir, banyakkan zikir. Boleh fikir tetapi kuatkan dengan zikir. Antaranya amalan tadi tu yang mana sahabat Nabi menyebutkan bahawasanya Rasulullah SAW apabila ditimpa satu ujian yang besar, yang berat, lalu Rasulullah akan berzikir, berdoa dengan doa yang disebutkan tadi. Okey, alhamdulillah. Saya bukan nak Quran ni saja, semua jenis Al-Quran. Masya Allah, semua jenis. Okey, sahabat yang dirahmati Allah sekalian, ini berikan saya sedikit slot, ya. Slot saya bersama dengan anda. Luangkan masa sikit lagi sebelum Zuhur. Ada 10 minit lagi. Okey, saya nak memperkenalkan, Masya Allah, moga dapat manfaat perkongsian tadi. Produk terbaru Ustazah Asma Harun, sebenarnya bukan produk saya, sebab ramai sangat yang nak beli Al-Quran dan datang ke galeri. Akhirnya kami buat keputusan nak jual Al-Quran. Bersama dengan saya, Al-Quranul Karim Amazing. Al-Quran Amazing. Boleh tukar? Boleh tukar sekarang? Masya Allah. Amazing Al-Quran. Okey. Saya semalam pergi ke Karang Craft. Boleh tunjuk ke bawah, Syira? Mungkin boleh rendahkan. Okey, kembangkan je. Tak payah. Macam-macam lambat sangat. Kembangkan saja, lepas tu turunkan. Okey. Jadi sama juga tu. Dan muslimin-muslimat sekalian, Al-Quranul Karim, bila saya pergi Karang Craft semalam, saya pergi sini dengan suami. Saya kata saya nak cari Al-Quran sebab ramai yang cari Al-Quran. Bila saya pergi sana, ada terlalu banyak pilihan Al-Quran dan saya tanya pihak mereka, mana Al-Quran yang menjadi best seller, yang menjadi pilihan ramai hari ini. Subhanallah. Saya akan tunjuk bermula daripada Al-Quranul Karim Amazing ni. Masya Allah. Kenapa ditulis Amazing? Saya dah ada Quran ni, ada orang hadiahkan saya. Tapi kepada siapa yang mungkin tercari-cari satu Al-Quran yang lengkap sekali dengan tafsir, Masya Allah, inilah dia Al-Qurannya. Ini saya berkongsi saja. Kita tak beria pun nak jual Al-Quran ni, tapi saya nak share bila saya dapati Al-Quran Amazing ni memang amazing. Dan siapa yang selalu ikut Tadabbur Daily yang di TV Al-Hijrah tu, kan, Quran Time tu, dia orang guna ni Al-Quranul Karim Amazing ni lah. Siapa yang ada ikuti Quran Time, mereka gunakan Al-Quranul Karim Amazing ni. Masya Allah. Apa yang amazingnya? Okey, ialah permulaannya ada Asmaul Husna. Itu biasa. Okey, bila saya tengok dari segi kandungan Al-Quran ni, yang pertama ada disebutkan di sini terjemahan tafsiriyah. Okey. Satu, maksudnya adalah dia ada terjemahan, kita panggil terjemahan by word tu. Kan terjemahan tu, ni. Terjemahan perkata kita sebut. Walladzina, dan orang yang amanu, beriman, billah, kepada Allah. Ada terjemahan di bawah setiap ayat ada terus terjemahan. Kalau kita nak tengok, nak tahu apa makna setiap ni, memang Al-Quran perkata adalah terbaik. Dia ada terjemahan di bawah dan ada ayat lengkap di sebelah lah terjemahan. Ini kita sebut terjemahan. Kemudian yang kedua, dia ada petunjuk ayat perbahasan. Petunjuk ayat yang dibahaskan. Kemudian yang ketiga, ada tajwid praktikal, metod warna. Okey. Itu normal juga kita nampak kan. Kita tengok yang keempat, panduan hukum tajwid. Ada semua di bawah diletakkan panduan. Kemudian kaedah-kaedah tajwid. Disebutkan kaedah bacaan mak lazim, berapa kaedah tajwid. Dia tunjuk tanda mak lazim, kemudian dia terangkan kaedah bacaan mak lazim tu macam mana. Kemudian yang keenam, ada terjemahan bahasa Melayu. Kan, terjemahan bahasa Melayu yang sebelah ni lah. Ni sebelah ni terjemahan. Kemudian ada mu'jam. Masya Allah, mu'jam ni sangat bagus sebenarnya. Mu'jam ni di sebelah ni. Dia pilih satu perkataan yang mana perkataan itu membawa penerangan yang lebih detail. Jadi, dia pilih satu perkataan, contohnya fakhur. Dia terangkan makna al-fakhur ialah membanggakan diri terhadap sesuatu yang muncul daripada manusia, seperti membanggakan harta dan pangkat. Dia terangkan perkataan masuk fakhur ni, dia jelaskan cara detail. Itu maksudnya mu'jam. Okey, subhanallah. Kemudian ada pula tafsir Jalalain. Masya Allah.
dia bawakan, ini yang saya paling kagum bila saya buka, Masya Allah tuan-puan sekalian. Sebelah ni adalah ayat Al-Quran, ada terjemahan perkata, di bawah ni dia terangkan mat secara lebar. Secara etimologi mat bererti tambahan, terangkan mat tu apa, kemudian ada tanda, ada mujam. Kemudian tuan-puan sekalian cuba tengok apa yang ada di dalam ni yang saya buka, ada tafsir Jalalain. Ini satu tafsir muktabar. Maksudnya Al-Quran ini amazingnya kerana bukan sekadar Al-Quran dan terjemahan dan tajwid, tapi di sebelahnya ada tafsir muktabar. Mereka bawakan daripada tafsir Jalalain. Kemudian di sini dibawa bab penyucian diri, kerana di sebelah sini ada bab penyucian diri. Hadis Arba'in daripada Nabawi bawa hadis ada 40. Kemudian Tibbun Nabawi pun ada. Tibbun Nabawi ni maksud apa? Cara berubat Nabi, kan? Kebaikan ruqyah, dikongsikan bagaimana cara nak ruqyah. Bila ada ayat yang berkaitan, dia akan bawa di sebelah sini. Kemudian berkenaan hadis kesihatan. Okey, cuba kita tengok hadis kesihatan di sini apa yang dibawakan pada muka surat ni. Daripada Abdul Rahman bin As-Sa'ib, anak saudara Maimunah, sesungguhnya Maimunah berkata kepadaku, wahai anak saudaraku, maukah engkau aku ruqyah dengan ruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku menjawab, ya. Dia mengucapkan bismillahi arqika, Allahu yashfika min kulli da'in fika, azhibi ba'sa rabba an-nasi washfi anta asyafi la syafian illa anta. Maksudnya, dengan nama Allah aku meruqyahmu, dan Allah lah yang akan menyembuhkanmu dari setiap penyakit yang ada padamu. Ya Allah Tuhan manusia, hilangkanlah penyakitnya. Sembuhkanlah ya Allah, hanya engkau lah yang maha penyembuh, tidak ada penyembuh selain engkau. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Hibban. Hadis banyak ni riwayat, bawa semua ni, Masya Allah, subhanallah. Hadis kesihatan dalam hadis ini menceritakan berkenaan dengan cara Rasul ruqyah. Bila ada orang sakit, Rasul baca ruqyah apa? Inilah ruqyah Rasulullah. Kepadaku, wahai anak saudaraku, maukah engkau aku ruqyah dengan ruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bayangkan ya, kandungan ilmu dalam ni sangat amazing. Cuba saya buka muka surat lain lagi. Dia ada bawa tafsir Jalalain, kemudian bawa juga tafsir Ibnu Katsir. Ada sesetengah yang lain dia bawakan tafsir Ibnu Katsir. Kemudian ada bawa Riyadhus Salihin, ada hadis kursi, kemudian hadis Nabawi. Penerangan di sebelah ini adalah yang berkaitan dengan ayat sebelah sini. Sama juga dengan mu'jam. Contohkan perkataan Rabbi. Ramai yang tak tahu maksud Rabb. Yang kita baca Alhamdulillahirabbil alamin tu, bila sebut Rabb di sini, Ar-Rabbu, makna selalunya, makna asalnya adalah at-tarbiyatu, yang bermaksud membuat sesuatu setahap demi setahap sampai batas sempurna. Kata Ar-Rabbu tidak boleh digunakan secara mutlak kecuali untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah saja. Kerana hanya Dia yang dapat menjamin kemaslahatan seluruh makhluk. Sebagaimana firman-Nya, negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Rabb yang Maha Pengampun. Subhanallah. Adalah ni penjelasan tentang apa maksud Rabb. Masya Allah. Sebab itu sebenarnya dia tak sama untuk setiap page. Ada page tadi yang kita tengok, contoh yang ni pula, Masya Allah, disebabkan di sebelah sini dia ambil, dia ada banyak Asmaul Husna. Di sini dia keluarkan Asmaul Husna. Contoh dia tulis di sini, yang dimaksudkan dengan al-awal bagi Allah adalah kewujudannya tidak dilalui oleh sesuatu apapun. Dia yang maha tinggi dengannya. Subhanallah. Bayangkan ya, tafsir amazing ini, Al-Quran amazing ni, dia ada penerangan Asmaul Husna, 99 nama Allah. Dia ada Riyadhus Salihin, dia ada doa, dia bawa pula doa Asmaul Husna. Masya Allah. Kemudian ada pula hadis Nabawi. Kemudian kalau kita tengok tadi, ada tafsir Ibnu Katsir, ada Riyadhus Salihin, ada hadis Qudsi. Setiap, Masya Allah, berbeza mengikut ayat yang dijelaskan. Kalau kita pergi balik kepada ni, dia ada berapa kelebihan tuan-puan sekalian. Amazing tu, dia ada 32 kelebihannya. Saya sebut tadi sikit baru. Ada tafsir Jalalain, ada klasifikasi utama Al-Quran. Kemudian yang ke-10 ada tafsir At-Tabari.
dimasukkan tafsir At-Tabari, dimasukkan tafsir Ibnu Katsir. Ini tafsir-tafsir muktabar semua ni. Jadi kalau orang awam yang nak belajar tadabbur Al-Quran, dan masih sama dia nak belajar tafsir, kalau nak beli tafsir yang berasing, Ustazah saya nak beli set tafsir Ibnu Katsir, memang ada berjilid-jilid, harga dia RM1,000. Tafsir jalan lain pun berjilid-jilid, RM1,000 juga harga dia. Nak beli tafsir apa lagi, tafsir kita sebut tafsir Tabari pun ribu-ribu, berjilid-jilid. Sampai masa kita orang awam mungkin tak mampu nak baca. Dan bagi saya lah, bagi orang awam nak mendalami ilmu Al-Quran, kalau dapat membeli Amazing ni, kalian telah pun dapat sekali ilmu-ilmu tafsir ni. Sebab dia dah ambil dan dia dah permudahkan. Ayat ni mana yang dia pilih untuk ditafsirkan. Subhanallah. Ada tafsir At-Tabari dalam ni, ada tafsir Ibnu Katsir, kemudian ada Riyadhus Salihin, kemudian ada hadis Arba'in An-Nawawi, hadis 40. Kemudian ada juga Syama'il Muhammadiyah. Bila ada ayat-ayat berkenaan dengan Nabi Muhammad, dia bawakan penerangan daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Kemudian ada juga hadis Nabawi. Maksudnya tafsir ayat Quran by hadis. Hadis menerangkan firman Allah tersebut. Kemudian yang ke-16, hadis Qudsi ada, dimasukkan hadis Qudsi. Kemudian ada juga medical hadis. Subhanallah. Ada medical hadis. Maksudnya hadis yang melibatkan perubatan. Kemudian 18 ada tazkiyatun nafs, penyucian diri. 19 ada tibun nabawi, rawatan Nabi, kaedah Nabi merawat dan sebagainya. Yang ke-20 ada Asmaul Husna dan penerangannya. Kemudian ada doa-doa Asmaul Husna yang disisipkan bersama. Okey, kemudian lagi apa lagi yang menyebabkan dia amazing ni? Yang 22 ada tutunan doa, ada doa-doa yang diselitkan, ada sirah nabawi, dibawakan kisah. Jika ada ayat berkenaan mengenai kisah, dibawakan kisah. Ada asbabun nuzul. Ada ayat-ayat tentu dipilih untuk diterangkan sebab nuzul ayat tersebut. Ada kisah Nabi dan Rasul. Ada nasihat dan pengajaran. Ada zikir Asmaul Husna. Ada panduan, tanda wakaf dan tanda bacaan dalam Al-Quran. Ada indeks. Ada indeks tema, klasifikasi tema Al-Quran. Ada panduan wakaf. Ada pengesahan JAKIM ya. Ada tanda tashih. Ditashihkan oleh KDN dan sebagainya. Masya Allah, muslimin muslimat sekalian, saya cuma nak berkongsi, nak memaklumkan bahawasanya kami di bawah, kita tambah lagi produk di bawah Ustazah Asma. Kami ambil Amazing Al-Quran ini sebagai memudahkan kepada siapa yang nak mencari. Kalau dicadangkan Ustazah nak satu lengkap ada tafsir, inilah dia Amazing Quran. Ada dalam beberapa warna. Boleh saja order dengan kami post. Ada beberapa warna. Okey, warna purple. Boleh tolong saya tak, Puan Eliza? Okey, ada warna hijau, Masya Allah. Purple ni tak payah sebab dah ada tu. Okey, ada warna hijau ni. Okey, kemudian ada warna hitam. Sangat cantik warna hitam, Masya Allah. Tadi hijau terang. Ini ada hijau lembut. Ini warna paling baru, sangat cantik. Ni kalau siapa hadiahkan kepada mak apa semua, saya rasa sangat bagus pada orang tua. Okey, ini ada warna hijau yang lembut, ada warna hitam, kemudian ada warna putih bersih. Masya Allah, muslimin muslimat sekalian. Ada warna putih bersih, sangat cantik. Masya Allah. Ini antara warna baru. Dan saya pergi semalam sendiri Karang Craft. Saya minta diorang tunjukkan siapa yang ikut sekarang ni Quran Time di TV Al-Hijrah. Inilah dia yang mereka gunakan. Okey, sekali lagi ada warna putih, cantik, indah. Okey, Puan, kertas tu Puan letak. Kalau tak tangan tu tak guna semaksimum. Okey, ada warna hijau. Masya Allah. Kemudian ada warna hitam. Kemudian ada warna hijau yang cantik. Kemudian ada warna purple. Dan orang nak tahu harga di bawah ni 145. Tuan-puan, 145 adalah satu harga yang sangat murah untuk nilai sebuah Al-Quran yang amazing. Saya boleh sebutkan amazing. Saya pernah dapat, saya dah dapat, tapi sebelum ni saya tak tengok betul-betul sebagaimana saya tengok semalam. Bila saya pergi Karang Craft, mereka tunjukkan Ustazah ini antara kelebihan nak menyusun ni dalam tempoh yang lama. Bagaimana pakar-pakar, bagaimana penyelidik mereka nak masukkan semua unsur-unsur ni. Masya Allah. Akhirnya kita akan menemui segala yang kita perlukan dari sudut apa pun terkandung di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran Amazing ni sebenarnya memudahkan kita orang awam untuk memahami isi kandungan Al-Quran berdasarkan tafsir-tafsir, berdasarkan huraian. Sebab itu dia letak sebelah dan dia bagi keterangan sebelah. Harganya hanya RM145 untuk satu Al-Quran mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat amazing. Okey,
Dan seterusnya saya nak share. Ada orang kata, ustazah, beratnya Al-Quran tu nampak. Memang sangat berat. Maksudnya ia sesuai digunakan di rumah lah. Ia sangat berat. Dia tebal, sangat berat. Sebab dia bahagi dua. Kalau yang lain Al-Quran kan maksudnya sebelah Al-Quran, tapi dia sebelah je, sebelah lagi penerangan. Jadi sangat berat. Dan Karangkraf menyediakan, kami ambil stok banyak dah semalam tu, ambil stok banyak. Amazing Al-Quran exactly sama, tapi dia telah membahagikan kepada 5. Maksudnya 6 juzuk. Dia buat 5 macam ni. Masya Allah. Jadi contohnya saya ambil yang ni. Saya ambil satu. Okey. Jadi tak apa. Cantiknya warna hitam, subhanallah. Sama exactly saya, cuma ringan. Contohnya kita kata kita sekarang nak habiskan khatam Quran juzuk 25 hingga 30, 6 juzuk. 25 hingga 30. Jadi kita bawa yang ni je dan sangat ringan. Ia sangat ringan. Dia dah bahagikan. Tengoklah dia punya kemasan kotak, dia punya ni, dan exactly sama. Di dalamnya tak ada perbezaan. Exactly sama. Ada surah di sebelah surah sebenarnya, ada penjelasan, kemudian ada penerangan Riyadhus Shalihin apa semua. Nampak tak sama? Riyadhus Shalihin, Hadis Nabawi, Hadis Qudsi, Tafsir Ibnu Katsir, Masya Allah, penyucian diri, Riyadhus Shalihin, Hadis Kesihatan, Tibun Nabawi. Exactly sama tuan-puan sekalian. Ada mu'jamnya, ada terjemahan, ada perkata. Cuma bezanya adalah ia ringan, boleh dibawa mana-mana berbanding yang tadi tu. Dan kita boleh jadikan Al-Quran ni sebagai teman. Kita kan nak masuk Ramadan, betul-betul nak, bukan sekadar kejar nak khatam, kita nak tadabbur juga. Masya Allah, Allah Akbar. Saya macam sangat amazed. Orang kata amazed, sangat terkejut dengan hasil kerja keras daripada tim Karangkraf. Memang mereka dah buat lama, cuma saya je lah macam baru jumpa. Okey, yang ini tuan-puan sekalian ada berapa warna. Masya Allah. Tak apa. Saya nak tunjukkan juga warna hitam ni. Okey. Warna hitam yang sangat cantik dan indah. Kemudian ada warna merah. Siapa yang suka merah? Masya Allah. Warna merah. Kemudian ada warna purple. Dia punya cover je lah. Dia punya cover. Tapi dalam dia semua ada warna. Ada merah, ada hijau, ada purple. Semua ada. Tapi dia punya cover tu lah beza. Sama ada purple yang cantik. Okey, puan. Subhanallah. Ataupun warna merah menyala, ataupun warna hitam. Masya Allah, Allahu Akbar. Harga ni saya pun tak tahu lagi harga berapa. Harganya adalah, mana harga dia? Okey, harganya berbezalah dengan tadi. Sebab yang tadi tu tak ada kotak, tak ada apa. Yang ini harganya adalah RM210. RM210. Okey. Subhanallah, tuan-puan sekalian, seterusnya saya nak tunjukkan koleksi Al-Quran yang kita ada di sini dan boleh order semua ni secara online. Saya pilih pertama, saya pergi sana banyak sangat pilihan Al-Quran yang cantik-cantik, indah-indah. Tapi antara yang saya pilih ini saja, Amazing Al-Quran 2 tadi dan 3 Al-Quran ni. Dan saya terangkan kenapa. Saya belak lama semalam, berjam saya duduk sana, saya tengok setiap Al-Quran, akhirnya saya pilih beberapa ni bagi saya antara yang terbaik. Okey. Ada warna purple, ada warna hijau muda, cantik. Saya jarang tengok warna ni. Ni warna baru mereka. Mereka kata baru, warna baru. Lepas tu ni warna hitam yang eksklusif, purple, hijau ni. Okey, kita buka yang warna hijau ya. Kita tengok. Dia namakan Al-Quran ni Al-Quran Haramain. Okey, ini adalah antara Al-Quran kegemaran saya sebenarnya. Saya ada Al-Quran Haramain ni. Okey, saya nak tunjukkan sedikit. Kelebihan Al-Quran Haramain ni ialah ada tanda apa semua ni. Saya suka dengan persembahan dia yang sangat terang, jelas, sedap mata memandang. Ni ada terjemahan, kemudian ada mujam sikit. Yang saya suka adalah Al-Quran ini ada Al-Quran dia tafsir bil hadis. Dan dia selitkan juga Asmaul Husna secara ringkas. Kemudian di bawah ni ada bawakan hadis Nabi. Contohnya, okey, ini ayat Al-Quran tapi dia tak ada terjemahan perkata macam Al-Quran Amazing tadi. Dia faham ya, syaqiyan apa maksud dia kat bawah, apa maksud dia kat bawah tak tulis, tapi ada di sebelah ni, ada pada terjemahan. Jadi kita kena mata kita tengok kiri kanan sikit lah. Tapi cuba kita tengok apa kandungan yang dia ada dah ni. Contohnya penyucian diri dia masukkan, hadis kesihatan dia masukkan juga, dan hadis Nabi. Yang ini Al-Quran ni dikenali sebagai Al-Quran Al-Haramain ni, Al-Quran dilengkap dengan tema mengikut ibadah, kan, muamalah, akidah dan sebagainya. Okey, saya nak share tuan-puan, kalau beli Al-Quran ni, tuan-puan kena tengok di sini tau, di belakang ni. Kena tengok bahagian sini. Sebab apa? Contoh.
Dalam bahagian ni dia masukkan sejarah di Madinah. Kemudian dia akan bawa setiap ayat yang berkaitan dengan sejarah Madinah. Contoh beberapa peristiwa di tahun kedua Hijrah. Dia bawakan ayat-ayat ni. Kita tengok kat sini, kita pun cari ayat. Ayat mana? Tuan-puan sekalian, bila kita beli Al-Quran dan terjemahan, kita tak perlu ambil wuduk. Kita boleh pegang dan kita boleh baca. Faham ya? Sebab tu Al-Quran yang Ustazah jual, yang kami jual semuanya terjemahan. Saya tak ambil Al-Quran tanpa terjemahan. Boleh nak jual tapi susah sikit, kena ada wuduk. Okey, tengok kita tengok dalam bab pakaian dan perhiasan. Ada banyak firman Allah yang disusun. Dia terus bagi ni ayat mana. Kemudian bab sejarah. Bab sejarah di Mekah. Mana ayat Al-Quran? Ini kan maksud dia adalah surah berapa, ayat berapa. Surah yang ketiga, ayat 63. Surah ketiga, ayat 176. Itu yang dia tulis 3 tu. Nampak macam kecil kan? Okey, contoh kita tengok lagi berkenaan dengan muamalah. Kalau bab muamalah, mana nak cari? Ni, keluar semua ni ayat ni. Contohnya pada ayat surah yang keempat, ayat 57. Surah ke-7, ayat 43. Masya Allah. Macam-macam ni. Cuba kita tengok bagaimana mereka mengeluarkan zat-zat dan sifat Allah. Ini ayat mana, surah mana, ayat mana. Tinggal lagi kita pergi tengok. Okey, bab iman. Kemudian kita tengok lagi. Contohnya, bab ibadah. Ayat mana yang melibatkan? Ibadah apa? Ibadah haji. Bab wuduk. Bab hukum wuduk. Bab kewajiban wuduk. Ayat mana? Ayat mana? Yang membatalkan wuduk. Ayat mana? Sekian-sekian. Bab solat. Kemudian bab syarat-syarat solat. Ayat mana? Bab ni rukun solat. Bab adab dalam masjid. Ayat mana? Semua dibawa. Surah yang kedua ayat 187. Sikap masuk masjid macam mana? Ayat ke-7, surah ke-7 ayat 31. Subhanallah. Ini pula kisah apa? Kisah Nabi pula. Sekarang pergi pada kisah Nabi. Kisah Nabi Musa dibawa. Surah mana, ayat mana? Nak cari kisah Nabi Yusuf, surah mana, ayat mana? Nabi Yusuf, Nabi Shu'aib. Tadi tu yang kita tengok Amazing Quran pun ada benda ni. Jangan kata Amazing Quran tak ada ke? Ada. Amazing Quran pun ada. Nabi Shu'aib, Nabi Ayub, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Harun, Qarun, cerita tentang Qarun, Nabi Musa AS dengan Fir'aun, dengan Nabi Khidir, Nabi Zakaria. Ini siapa yang nak cari kisah Nabi dalam Al-Quran, senang rujuk belakang ni. Terus tahu. Tak tahulah cerita Nabi Yahya. Terus cari. Nabi Yahya, dia terus bagi tahu surah ke-6 ayat 85. Kita pun belek. Cari surah yang ke-19 ayat ke-7. Belek. Memang kita akan jumpa terus. Subhanallah. Begitulah seterusnya. Bangsa-bangsa terdahulu tentang mujizat Al-Quran dan sebagainya. Masya Allah. Okey, lepas tu adalah tajwid. Dan saya suka di bawah ni, ini adalah satu pilihan siapa yang nak ringan, kecil, sangat ringan. Materialnya bukan material kertas yang berat. Bukan kertas licin yang berat tu. Jadi dia tafsir Al-Quran, dia pilih ayat yang dia nak tafsirkan, dia akan tafsirkan di bawah. Masya Allah. Okey. Yang ni Quran Al-Haramain. Itu kenapa? Okey, subhanallah. Dan last ada dua last. Yang ini Quran Mu'jam. Tuan-puan sekalian, ini Quran yang selalu saya bawa ke mana-mana. Saya ada dah lah Quran ni. Quran ni berapa harga dia? Quran ini harga dia adalah 55. Subhanallah, yang sangat indah begini hanya 55, tuan-puan sekalian. Sangat berbaloi. Sama ada nak jadikan hadiah ke, nak jadikan apa, nak tambah koleksi Al-Quran kita. Okey, lepas tu Mu'jam ni, ini yang kalau saya bawa ke mana-mana, saya akan bawa Quran ni. Maksudnya saya dah belilah Quran ni, dah lama dah saya dapat Quran ni. Saya suka, memang susah sikit bagi orang tua sebab dia macam serabut sikit nampak. Cuma sebab saya suka, kalau siapa nak pilih Al-Quran perkata yang kecil, Quran ni lah. Ni Quran ni dengan Quran ni, ada dua pilihan. Ada orang mungkin nak, dia sama, isi kandungan dia sama. Kita boleh tengok, isi kandungan dia sama. Kita boleh tengok ni. Tengok ni. Syirah tolong buka. Okey. Sama kan? Coklat. 3 pilihan warna ni lah. Ini kalau siapa yang nak travel, dia suka bawa ke mana-mana, jadi yang ni terbaik. Kita boleh nampak perbezaan dengan ni. Yang ni kalau mata tak terang, tak jelas, dia serabut. Sebab warna dia, saya dah bagi tahu semalam, warna dia sama jadi pening sikit. Tapi dia nak sebenarnya, kalau perkataan warna coklat, itulah maksud dia. Perkataan warna ni itu warna hitam, tulisan hitam.
Jadi kita boleh tengoklah perbezaan yang bukan perkata ni tuan-puan sekalian. Ini tak ada perkata, kita nampak clear lah. Tapi yang ni sebab ada terjemahan perkata di bawah dia, so serabut sikit. Tapi kalau tak nak yang serabut, ambil Amazing Quran tadi, sebab tulisan dia besar dan perkata dia tu tak menyerabutkan. Dah dia pun besar, tapi bila kecil nak masuk perkata dia jadi serabut sikit. Walau bagaimanapun, ini antara Al-Quran kegemaran saya, sebab saya suka baca Al-Quran tengok perkataan tu. Jadi kalau versi ni ada dua pilihan lah kan, dua pilihan, sama ada yang ni ataupun yang ini. Okey, siapa yang tak suka ada bag, ada cover, tak perlulah. Tapi cover dia sangat kemas. Harga yang ni, harga dia RM45. Yang ada cover dia jadi RM70. Macam tu lah. Ini bukan harga kami, memang harga ditetapkan oleh ni. Okey, lepas tu ini last, betul-betul saya ambil juga yang ni sebab saya tengok Quran ayah saya. Orang tua dia suka Quran ni. Quran ni kan packing macam packing orang lama, pasal orang lelaki. Ini packing dia tak nampak Al-Quran sangat. Ada orang dia malu nak nampak bila bawa Al-Quran. Jadi ini adalah packing. Kalau saya tengok semalam, dia kata, Ustazah, ni versi lama ni tapi masih lagi orang cari, orang suka. Ini adalah Quran Mashaf Yusuf nama dia. Nampak kan style orang lama, style nak kata apa ya, bag, wallet. Lepas tu dia macam, sebab ayah saya ada Al-Quran yang jadi macam ni, saya rasa macam orang tua dia suka untuk bawa Al-Quran ni serasi. Kalau macam yang tadi tu, yang itu orang muda, nak sebutnya yang ni style orang muda lah. Mungkin orang tua nak bawa pun segan, tak sesuai dengan jiwa mereka. Lepas tu kenapa kita macam ada yang bertutup, Al-Quran tu lebih terjaga lah. Dan dalam dia pula, saya tengok tu kan, sedap lah tengok, terang. Dia tak banyak warna orang tua kan. Jadi macam tadi tu ada banyak warna. Dia satu warna coklat, warna tanah lah kita kata. Dia terang, tulisan dia tu terang. Lepas tu dia pun ada, semua ada. Sirah Nabawi, hadis Nabi, Sirah Nabawi, ada bab ibadah sikit, ada terapi Qurani, bab akidah dia ada jugalah tu keterangan-keterangan istimewa di bawah. Terjemahan ni semua ada. Cuma design dia lah, design dia sesuai dengan jiwa jiwa orang lama lah. Macam tu, jiwa orang tua. Saya pun suka bila saya tengok, sedapnya mata. Nampak antik. Betul. Klasik. Ini adalah klasik design. Kalau saya lah klasik style. Warna dua warna saja. Warna coklat, warna tanah. Lepas tu dia punya kemasan ni, walaupun mungkin orang nampak macam ramai kau nak beli, saya tengok saya jatuh hati. Saya kata kalau saya kurang warna-warni, saya kurang ni, saya suka warna yang semula jadi macam ni. Kalau untuk pilihan Al-Quran yang pocket, yang ni boleh. Kalau bagi pada ayah, orang tua pun saya rasa dia suka dapat ni. Dan kenapa ada zip semua, kita nak jaga Al-Quran tu lah supaya lebih terjaga, tak rosak. Kalau kena air pun Al-Quran tak kena. Dan saya memang dapat Al-Quran ayah saya tu berzip apa semua, cantik, indah sampai sekarang. Di setiap kali saya baca Al-Quran tu, saya rasa macam seolahnya ayah saya membayangkan ayah saya membaca Al-Quran tu pegang, jadi rasa boleh lepas rasa rindu. Masya Allah, Allahu Akbar. Itulah dia tuan-puan sekalian. Dah banyak Zohor dah, saya tahu. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi menemani saya daripada jam 12 lebih tadi sampailah ada 1K lagi rupanya. Masya Allah. Terima kasihlah sahabat sekalian. Okey, terima kasih sangat sebab sudi teman saya ni. Masya Allah. Jadi ada yang tanya lagi pasal kurma. Siapa yang nak kurma, kami masih lagi jual kurma harga runcit tapi jual borong. Masih lagi ada harga kurma jual borong. Okey. Harga kurma jual borong tu jatuh 1 kg kurma kami, kurma ajwa jatuh 1 kg RM75. Siapa yang nak, ada nombor telefon kurma tu, runcit dan borong. Jangan fikir borong kena beli banyak. Borong dengan kami, cuba ambil satu pack tu, satu kotak. Ini betul-betul last. Takkan lama dah ni, kena marah dah nanti. Ustazah ni semayang.
Bawa je mana-mana. Ambil kurma ajwa tu. 1 kotak. Bawa je mana-mana, tak kisah. Tak kisah kurma ajwa jenis apa. Bawa je cepat. Okey. Tuan-puan sekalian, kurma ajwa 1 kotak. Mungkin orang ingat kena beli banyak kotak baru dapat harga borong. Tak. 1 kotak 5 kilo kurma ajwa aliyah daripada Madinah, yang dalam hadis Nabi kata sebagai penyembuh kepada racun, samak daripada sihir dan sebagainya. Kurma ajwa aliyah 1 kotak 5 kilo biasanya jatuh sekilo 110, 120, 130. Kami jual hanya RM75 saja 1 kilo. Subhanallah tuan-puan sekalian. Ia ada satu nilai yang sangat rendah. Niat kami adalah supaya lebih ramai orang boleh beramal dengan kurma ajwa. Lebih ramai yang boleh menikmati apa yang Nabi SAW sebutkan tentang barang siapa yang beramal 7 biji kurma ajwa pada waktu pagi, maka tidak akan terkena apa pun racun dan juga sihir kepadanya pada hari tersebut. Jadi maksud borong di sini bukan sekadar borong kena beli 10 kotak ke 20 kotak ke 30 kotak. Anda beli 1 kotak ini sahaja pun masya-Allah berat dia 5 kilo. Cuba kita buka tengok kesegaran kurma ajwa aliyah kita. Adalah kurma yang ni. Ini kotak kita baru buka. Masya-Allah boleh tengok kurma ajwa kita, kurma ajwa yang baru, yang segar, masya-Allah. Dan kita selalu simpan dalam peti. Simpan dalam peti ais. Selalu simpan dalam peti ais. Masya-Allah. Kurma ajwa aliyah jatuh 1 kilo RM75. Masya-Allah. Tapi kalau beli yang loose pack tak dapat harga tu. Kalau beli 1 kotak dapat. 1 kotak saja. Dia jadi jumlah dia berapa semua. Jatuh RM75 saja. Masya-Allah. Alhamdulillah. Sekadar itulah tuan-puan sekalian. Allahu Akbar. Inilah Ustazah pun menyesuaikan diri sebenarnya. Bila kami ada isu kewangan, nak bayar gaji pekerja lagi 5 hari, kami ikhtiar jual tu, jual ni, niaga tu, niaga ni. Alhamdulillah Allah bagi selalu rezekinya cukup untuk kita kongsi beramai-ramai. Terima kasih. Mohon maaf salah dan silap. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Selamat berhujung minggu. Subhanallah. Alhamdulillah. Jumpa lagi.